Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam perbincangan kita bab adab 10 adab berdoa. Baik. Hari ini kita akan menyambung adab yang ke-9 dan adab yang ke-10, iaitu yang terakhir, dua yang terakhir. Adab yang pertama yang ke-9 ialah doa itu dimulai dengan menyebutkan berzikir akan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah dimulainya dengan meminta. Berkata Salmah bin Al-Aqwa, belum pernah aku mendengar Rasulullah SAW memulai doanya selain dimulai dengan membaca Subhana Rabbiyal Aliyyil A'lal Wahhab. Itu yang dibaca oleh Nabi, iaitu zikirullah, yang pujian pada Allah, yang bermaksud Maha Suci Tuhanku, yang tertinggi, Maha Tinggi, yang Maha Pemberi. Jadi oleh kerana Allah itu Tuhan Maha Pemberi, memang layaknya kita mohon hanya kepada Allah SWT. Tidak ada yang Maha Pemberi selain Allah SWT. Baik. Jadi apa kesimpulannya, iaitu pertama, kita sebelum meminta pada Allah apa-apa pun, kita mesti memuji Allah dahulu. Sebab itu kita sentiasa dengar para ulama hari ini apabila berdoa, dia bermula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian baru berdoa. Baik, ada dua di situ. Satu, memuji Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepas tu selawat kepada Nabi. Baik, kita perhatikan apa dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memetik dia tu kata-kata daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Barang siapa bermaksud meminta pada Allah sesuatu keperluan, maka hendaklah dimulainya dengan selawat kepada Nabi SAW. Iaitu selawat kepada Nabi. Selepas kita memuji, kita perlu selawat kepada Nabi. Kemudian dimintanya akan keperluannya itu. Lepas tu barulah kita mohon pada Allah apa yang kita hendaki ataupun yang kita hajati. Kemudian disudahi dengan selawat kepada Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima akan dua selawat itu, dan dia Maha Pemurah daripada meninggalkan ataupun tidak memperkenankan doa. Akan doa kita itu di antara kedua selawat tadi. Baik, doa yang kita lakukan antara dua selawat. Baik, yang penting di sini kena faham. Pertama, yang kita perhatikan di sini, pertama memuji Allah, kedua selawat ke atas Nabi, baru meminta. Dan kita tutup doa kita itu. Tutup doa kita dengan selawat kepada Nabi semula dan diakhiri dengan memuji kepada Allah SWT. Itu sebab kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu paling sikitlah kita mengakhiri doa kita. Baik. Diriwayatkan pada suatu hadis dari Rasulullah SAW bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kamu meminta pada Allah Azza wa Jalla sesuatu keperluan, maka hendaklah kamu mulai dengan selawat kepadaku. Ini tentang selawat. Itu pentingnya selawat itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah daripada dimintakan padanya dua keperluan, lalu diterimanya yang satu dan ditolaknya yang lain. Diriwayatkan hadis tersebut oleh Abu Talib Al-Makki. Iaitu kalau benda itu tak baik, Tuhan tidak akan kabulkan. Tapi kalau kita minta benda yang baik, Tuhan akan kabulkan. Baik, pergi kepada yang ke-10, yang terakhir, yang paling penting ialah adab batin. Itulah yang paling pokok pada diterima doa. Kalau kita masih batin kita belum bersih, ataupun ada sesuatu dosa ataupun kesalahan kita, ataupun mengambil hak orang lain, contoh saya baca di sini, adab batin itulah pokok pada diterima doa atau tidak, iaitu taubat. Kita mesti bertaubat. Benar-benar bertaubat, iaitu tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita lakukan. Mengembalikan segala hak orang yang terinaya dengan sebab kita.
dan menghadapkan jiwa raga, dan kita mesti menghadap jiwa raga kita, menyerahkan diri kita kepada Allah SWT dengan seluruh kemauan hati. Maka itulah sebab yang mendekatkan kepada diterima doa kita. Inilah yang pokok, yang paling penting. Maka itulah sebab yang mendekatkan kepada diterima doa kita. Saya ulang. Kita perhatikan sedikit cerita tentang adab batin ini. Kita perhatikan, iaitu riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar, bahawa ia mengatakan telah mendapat malapetaka manusia dengan kemarau yang hebat pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, lalu keluarlah Musa alaihissalam bersama Bani Israel meminta hujan pada Allah Ta'ala. Mereka tidak diturunkan hujan sehingga Musa alaihissalam keluar 3 kali. Dan tidak juga diturunkan 3 kali. Nabi Musa keluar berdoa pada Allah minta hujan. 3 kali dia keluar tidak juga diperkenankan. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa AS. Aku tidak menerima doamu dan doa orang-orang bersamamu kerana pada kamu ada orang yang suka menceritakan kekurangan orang lain. Iaitu yang dipanggil lalat merah. Jangan jadi lalat merah. Kalau ada lalat merah bersama-sama kita, orang yang suka mencerita hal keburukan orang lain, maka Allah tidak menerima doa kita. Sebab itulah. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa. Maka bermohon Musa AS, wahai Tuhanku, siapakah dia itu supaya kami keluarkan dia dari kami. Nabi Musa minta petunjuk pada Allah. Siapakah? Nabi Musa pun tak tahu siapa yang jadi lalat merah tu. Maka diwahyu oleh Allah Azza wa Jalla Musa AS, hai Musa, aku larang kamu semuanya dari lalat merah, dan akulah Naman. Lalu bersabda Musa AS kepada Israel, tobatlah kamu semuanya Bani Israel kepada Tuhanmu dari lalat merah itu. Maka bertobatlah mereka, lalu diturunkan oleh Allah Ta'ala hujan kepada mereka. Itu contoh. Contoh, iaitu bagaimana doa kita tidak dimakbulkan Allah kalau kita macam lalat merah. Iaitu bersifat seperti lalat merah, suka mencerita, iaitu maksudnya mencerita kekurangan orang lain. Kita raja lebih dan keburukan orang semua kita ceritakan. Kekurangan orang lain semua kita ceritakan. Kita aibkan mereka. Jadi itulah yang harus kita lindungi. Dengan itu semua lengkaplah ke-10 adab berdoa daripada yang pertama hingga yang kedua. Saya bacakan ulang daripada yang pertama. Yang pertama ialah memilih waktu mulia untuk berdoa, iaitu contoh hari Arafah, bulan Ramadan, kemudian hari Jumaat, kemudian waktu sahur dari saat-saat malaman bila puasa, dan berfirman Allah Ta'ala, dan iaitu memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengambil segala hal keadaan yang mulia. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya pintu langit itu terbuka ketika bergerak pada barisan mana, iaitu waktu kita perang sabilillah. Itu mengambil keadaan yang mulia, perang sabilillah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, doa itu menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan di mana kelihatan putih kedua ketiaknya, iaitu mengangkat tangan lebih tinggi sikit, jangan sampai iaitu tangan yang tinggi, iaitu kita punya tapak tangan tu depan muka kita, dan kita menghadap itu depan tangan kita tu dan berdoa, jangan menghadap ke muka ke atas. Kemudian itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, merendahkan suara, jangan jerit-jerit berdoa kuat-kuat, antara merendahkan benar dan mengeraskan, merendah benar dan mengeraskan, tak mahu keras-keras suara tu, iaitu merendahkan betul-betul. Kemudian yang kelima, tidak memaksa diri dengan susunan bersajak-sajak kita berdoa, seolah macam bernyanyi, bersyair gitu. Jangan bersajak-sajak hingga memberatkan diri kita. Itu yang kelima. Yang keenam,
Perhatikan yang keenam, mana dia yang keenam? Iaitu yang keenam merendahkan diri dan khusyuk semasa berdoa. Yang ketujuh menetapkan hati dengan berdoa. Yang itu kita tidak lalai dalam berdoa. Kita membaca tapi hati kita tak ada dalam apa yang kita bacakan itu. Tidak bersama-sama dengan apa yang kita doakan. Baik. Yang ke-8, bersungguh-sungguh pada berdoa, iaitu berulang kali kita berdoa. Setiap doa yang mustahak itu kita ulang 3 kali. Berulang-ulang. Kemudian yang ke-9, seperti yang disebutkan tadi, kita mula dengan memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi dan berakhir dengan berselawat kepada Nabi dan memuji Allah. Itu akhir Rabbil Alamin. Baik. Yang ke-10, iaitu adab batin, di mana kita hendaklah membersihkan diri kita dengan taubat, kemudian mengembalikan segala hak yang pernah kita ambil hak orang lain, iaitu mohon kepada ampun pada Allah SWT dengan bertaubat, dan kemudian kita pulangkan segala hak orang. Jangan kita mengambil hak orang lain, sehingga boleh menggagalkan ataupun doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi itulah saja 10 adab doa, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman semua menyemak apabila berdoa sesuatu doa tidak dimakbulkan, iaitu kita menyemak apakah kita ada membuat silap dalam kehidupan kita sebelum dan juga semasa. Jadi kita bertobat kepada Allah. Kalau dengan Allah senanglah bertobat. Kalau hak orang, kita kembalikan hak orang. Kalau kita bersalah pada orang atau kita tak bertegur dengan orang, kita bertegurlah siapalah dengan orang. Jadi kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tentang keutamaan doa dan adab berdoa ini, kita mendapat panduan dan kita dapat berdoa dengan baik. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.